sangkum Muslim kita hari ini, iaitu suka lari dan suka gaduh-gaduh masa tu imam belum merokok. Takut tak ada merokok sekali kata imam. Allahu Akbar. Sebenarnya Nabi suruh gaduh sebelum pada nak sembahyang, tapi dia iqamah dah, tak boleh dah. Allahu Akbar. Imam Nawawi telah tafsir makna al-wiqar dengan as-sakinah wal-wiqar. Banyak ulama kata sumpah ni. Macam Imam Qurtubi telah kata maknanya ni, wiqar dengan sakinah makna tolak, gi dengan tenang-tenang. Tapi Imam Nawawi kata maknanya bainahuma farqan. Di antara dua lafaz ni, sakinah makna tak sama dengan wiqar. Kata Imam Nawawi, as-sakinah iaitu at-ta'anni fil harakat. Kam kayap kayuan bergerak biasa anjur-anjur, itu makna as-sakinah. Di segi harakat, wajtina bil abath, dan menjauhi daripada pergerak yang sia-sia. Gerak sia-sia, gerak kotor, gerak kotor. Jadi cara betul-betul hendak pergi dengan cara slow-slow, dengan cara tak gaduh, itu makna as-sakinah. Atau ada pun makna al-wiqar, iaitu fil hay'ah. Imam Nawawi kata al-wiqar fil hay'ah, iaitunya kaghaddil basar, supaya dengar tengok pandai rendah, wa khafdis saut, ataupun dengar rendahkan suara, tak dengarkan suara, wa adamil iltifat, dan tak balik kok tu, tak balik kok ni. Ini makna al-wiqar kata Imam An-Nawawi. Ini kesilapan kedua yang ada banyak dalam sangkum Islam kita mengenai as-salat. Yang ketiga, kesilapan sebenarnya ada banyak, sampai 170 lebih. Saya jemput ambil ni poin besar-besar, malah ambil lagi dah takut dia berpuas pula. Make poin besar-besar, banyak orang kita tinggal sunnah-sunnah tadi. Yang ketiga, ihmalud du'a qabla dukhulil masjid. Masuk masjid tak baca doa. Hak di banyak berlaku. Ingat doa, reti doa, tapi banyak kita tak baca. Ihmalid du'a fi dukhulil masjid. Sedangkan Rasulullah SAW telah ajar kepada kita satu doa ketika dukhulil masjid. Ada satu riwayat hadis daripada Abu Dawud, dalam sunannya Rasulullah SAW baca apabila masuk masjid, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini doa yang Nabi SAW baca. Dalam satu hadis lagi telah diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, hadis daripada Fatimah, Nabi baca, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ikutlah doa apa mana kita nak baca biasa pandang kepada ke noknya, jangan tinggal doa ketika dukhul masjid, masuk masjid. Yang keempat, banyak kesilapan orang kita melakukan, iaitu ihmal salati tahiyatil masjid. Masuk masjid tu tinggal semaya sunat tahiyat masjid. Masuk mak duduk, tak nak semaya sunat tahiyat dah, tunggu nak semaya fardu. Allah. Sedangkan Imam Nawawi telah bagi tahu, ajma'al ulama ala istihbab tahiyatil masjid wa yukrahu an yajlisa min ghairi tahiyatin bila uzrin. Telah ijma' ulama katanya sunat semaya tahiyat masjid apabila masuk masjid, dan makruh duduk dengan tanpa keuzuran. Tak ada uzur pun, tak ada sakit, tak ada demam pun, kalau tuan ada gambar, tuan ada sehat, duduk salut dah, itu sebagai makruh dengan tak semaya sunat tahiyatul masjid. Daripada Abi Qatadah, hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk salah satu di antara kamu akan masjid, jangan dia duduk. Dia masuk masjid jangan duduk hatta yusalli rak'atain, sehingga dia sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hadis muttafaqun alaih. Satu hadis lagi, Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Idza jaa ahadukum yawmal jum'ah wa qad kharaja al-imam falyusalli rak'atain." Muttafaqun alaih. Apabila telah keluar saudara kamu pada hari Jumaat, lepas tu sampai saja kharaja al-imam, imam tu baik mari macam tepah dah. Kita kena buatlah mana? Salli rak'atain. Semaya dulu 2 rakaat. Biar imam dah tepah dah pun disunat lagi suruh semaya tahiyatul masjid 2 rakaat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai hadis yang sahih. Dan banyak lagi hadis hak makna sedemikian. Banyak ada setengah hadis Nabi tengah khutbah, sahabat masuk lagi, Nabi tanya dari hadis Muslim, "As-sallaita raka'atain?" Musmaya lagi 2 rakaat. Bila-bila duk khutbah, berhenti khutbah, tanya dia tu. Sampai tu hadis ni juga dari hadis ni boleh kecek masa khutbah. "As-sallaita raka'atain?" Dia kata tak. Nabi kata, "Bangun, salli raka'atain khafifatain." Bangun tinggi, semaya dulu 2 rakaat dengan cara cepat-cepat. Nabi kecek bicara dengan dia, sedangkan masa khutbah Nabi suruh dia bangun semaya lagi. Ini begitu amat beratnya masalah semaya tahiyatul masjid. Sampai tu banyak kesilapan puak kita dan musallin banyak sekali, iaitu masuk masjid dengan tak semaya sunat tahiyat masjid. Yang kelima, kesilapan yang selalu berlaku di kalangan kita, iaitu adami taswiyatis sufuf wa ilsaqil mankib bil mankib wal ka'b bil ka'bi, iaitu dengan tak betul sah semaya, dengan sah yang tak betul dan tak rapat bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ini kebanyakan. Setengah tempat betul sah saja tapi tak rapat. Setengah tempat rapat bahu saja tapi tak rapat kaki. Sunat kena betul rapat bahu dan rapat kaki. Kaki pun rapat juga. Setengah tempat kaki saja rapat, bahu tak rapat. Kaki luar-luar, bahu tak rapat. Tak kena juga. Sunat kena rapat bahu dan kaki. Rapat belah kanan dan rapat belah kiri. Itu orang panggil sunnah Nabi SAW. Dalam satu hadis dan telah diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Nabi ambil berat masalah semaya, masalah saf, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi akan guna tangan dia membetulkan saf. Tolak lemon tu naik sikit, tolak lemon. Yang sahabat kita tolak bahu sahabat. Rapat. Pakai tangan rapat. Doa kata Nabi tak suruh hanya mulut saja. Nabi buat dengan tangan juga. Dan Nabi bersabda, "Sawu istawu, betulkanlah saf-saf kamu, wala takhtalifu, jangan belok saf. Fatakhtalifu qulubukum." Kalau belok saf, hati pun akan belok juga. Pun ketuk daripada saf belok, nak cek kapung di balok, cek tengok saf belok. Hati ada ketuk juga di antara seorang dengan seorang, di antara penduduk kampung boleh tengok sah semaya belok, hati pun belok. Sampai tu nak betulkan hati semua umat, kena salah satunya iaitu betulkan sah semaya, betul hati umat. Ada riwayat oleh Imam Muslim. Satu hadis lagi telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala wa kana ahaduna yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi, rawahu al-Bukhari. Anas radhiyallahu anhu bagi tahu, salah satu di kalangan kami apabila buat sah rapat bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari sebagai hadis yang sahih. Allahu Akbar. Banyak tempat kita boleh temu berlagu kaki buat lagi. Itu khilaf sunnah bukan. Cara sunnah kaki rapat, bahu rapat. Sah betul. Ini cara sunnah Nabi SAW. Satu hadis lagi, Nabi ambil berat masalah betul kasaf, sehingga Nabi kata, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Betulkan saf salah satu daripada mendirikan sembahyang. Satu hadis lagi kata dengan lafaz min tamamis salat. Taswiyatas sufuf, betulkan saf daripada menyempurnakan sembahyang. Sembahyang kita nak sempurna, kena saf kita betul juga. Hari ini ada kemudahan, setiap sah ada orang. Kita boleh ambil orang tu buat jadi ukuran untuk nak membetulkan saf. Ini kesilapan yang kelima, kebanyakan salah orang kita buat melakukan solat.
Yang keenam, kesilapan yang keenam hak selalunya ada dalam sangkum muslim, adami rughbah fi saffil awal. Tak berhubung, tak bergaduh, tak kacau nak besar satu. Mari sejak awal duk keluar, tak naik sejak. Mari sejak awal duk belakang, tak seduk tak pe. Sebenarnya kita kena bubuk duk sarapan. Kena bubuk duk sarapan. Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaih, lastahamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah manusia itu tahu fadilah kelebihan dalam saffil awal, dalam nida', dalam azan, dalam kalau boleh yang mana kalau manusia faham wasafil awal dan dalam dosa yang pertama, tak ada jalan nak boleh dua kali tadi, kena jemput ni dia lebih dia boleh dosa pertama. Nas saya illa ayastahamu lastahamu, nas saya manusia jauh jemput ni bubuk sampai kena jemput ni pun jauh, asalkan boleh pay ataupun boleh dosa Allah. Ini besarnya fadilah saful awal. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaq. Hari ini banyak orang kita tinggal atas seduk sahwa, tinggal atas seduk sahwa. Kesilapan yang ketujuh, saya nak berhabis benda luas maya. Nanti ada masa lagi minggu depan, minggu mana kita akan masuk bab kesilapan dalam semaya. Hadis luas semaya. Wukuf ghairi ulil ahlam wal nuha khalfal imam. Duk belakang imam, bukan orang alim, bukan orang hafiz, bukan orang hak, orang panggil ahli fiqh, orang hak lebih dalam agama. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hajar cara buat saf, hadap belakang tu imam, kena ulama-ulama, kena hafiz-hafiz, kena orang alim, kena orang lebih dalam agama. Pasal dia tak imam terlupa mana dia boleh goyang, dia tak imam terlupa mana dia boleh tegak dan boleh kaki kepada tu imam. Orang hadap belakang imam, sah-sah pertama, dekat-dekat dengan tu imam, kena orang ulil fadli, orang yang lebih-lebih dalam agama, ahli ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini orang panggil cara, tapi hari ini banyak silap. Hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi as-salah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata liyalini, hendaklah mengiringi aku, duk belakang aku ni ulul ahlam wan nuha, orang mempunyai ilmu, orang alim, orang akal, orang berilmu, orang lebih dalam agama, kena duk liyalini, kena duk dekatku. Lepas tu summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Lepas tu sah lepas pada tu orang hak rendah pada lemah sikit, sah lepas pada tu orang hak rendah pada lemah sikit. Ini cara buat saf bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena jadi tempat untuk ahlul fadli wa ahlul ilmi fi din, sedia untuk mereka di kaki imam. Ini cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarang sekali kita melakukan. Sampai itu Abu Mas'ud satu orang sahabi, dia royak hadis ni, padahal masa dia royak kepada tabi'in, zaman tabi'in lagi dia kata fa antumul yawm ashaddu ikhtilafan, hari ini kamu ashaddu ikhtilafan, bersangat khilaf dengan sunnah, iaitu orang yang depan-depan bukan ahli ilmi, orang lebih-lebih dunia. Kamu mengangkatkan bagi kemuliaan kepada orang lebih-lebih dunia, sehingga orang alim-alim, ulama-ulama jatuh di belakang-belakang. Sampai itu dia kata antumul yawm ashaddu ikhtilafan. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Kesilapan yang ke-8, saat nimba masalah tu, nimba masalah pakaian, isbalith thiyab, melapuhkan pakaian.
Kesilapan yang berlaku tuapai dalam sangkum Muslim ni, kesilapannya isbalith thiyab, melabuhkan pakaian. Sedangkan labuh pakaian satu benda yang kecil dalam Islam. Hadis telah diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun, tiga golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim." Tiga golongan Allah Ta'ala tak kecek dengan buat ni, dan Allah Ta'ala tak hadur dengan buat ni. Walahum azabun alim, bagi buat ni azab yang pedih. Nabi ulai 3 kali, Nabi kata 3 kali, 3 golongan Allah Ta'ala tak kecek dengan buat ni, Allah Ta'ala tak tengok dengan buat ni, bahkan Allah Ta'ala bagi azab pedih kepada buat ni. 3 kali Nabi ulai. Sehingga Abu Zar kata, bahawa dengar Nabi ulai 3 kali, masa berat sangat, Abu Zar telah kata, khabu wa khasiru, telah rugilah mereka itu, telah rugilah mereka itu. 3 golongan ni, manhum ya Rasulullah, piyo 3 golongan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-musbil. Pertama, orang melabuhkan pakaian lebih pada buku lali, kata buku lali. Pakai kain labuh, pakai seluar labuh, pakai jubah labuh, kata buku lali. Ini golongan pertama. Yang kedua, wal mannan, orang yang bakit baik. Sampai itu dalam Quran, alladzina yunfiquna amwalahum thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan. Mu tak ingat ke kuasa sedekah kamu dulu itu, aku kuasa bui kamu bakit semula apa yang buat baik. Bakit semula ni mannan wala. Yang ketiga, orang Allah Ta'ala tak tengok dan Allah Ta'ala azab mereka, al-munfiq, orang yang jual sil'atahu bihalfil kadhib. Orang yang jual barang dengan sumpah yang bahau, wallahi kau sumpah yang bahau, aku beli minyak dia, padahal dia beli murah pada tu, dia sumpah yang bahau dalam perniagaan dia. Orang ni Allah Ta'ala tak pandai mereka. 3 golongan. Hadis telah diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, sebagai hadis sahih. Hak kita naknya pakaian tak boleh nak lampau kata pukul lagi. Satu hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benda hak rendah daripada kain yang labuh, lebih daripada ka'bayn, buku lali, minal izad, daripada kain tadi, fa finnar, semua tu akan masuk neraka Allah. Orang yang suka pakai lampu kantuk buku lali, dan Nabi kata ma asfala minal ka'bayn minal izad fa finnar, duduk dalam neraka mereka itu. Hadis yang sahih telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu hadis lagi, panjang sikit hadis ni. Satu orang semaya yusalli musbilan, satu orang semaya hakada kain labuh katuk buku lali. Ni apabila dia temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata idhab fatawadda, gi me semaya lagi. Fadhahaba fatawadda fa shalla, yaqi ya me semaya, mari sekali Nabi pula sembaja, Nabi hamba pula idhab fatawadda, gi me semaya, patut gi semaya lagi. Maka dia mari pula sehingga 3 kali. Kali ketiga dia kata, satu orang tanya, qala lahu rajul ya Rasulullah, ma laka amartahu ay yatawadda, wa pun suruh dia ulai semaya sampai 3 kali lah. Orang lain semua cakap baik tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap. Baru pada tu Nabi jawab, innahu kana yusalli wa huwa musbil izar. Dia tu semaya hak ada kainnya labuh kata pukul lagi. Nabi hamba suruh semaya, lepas tu suruh semaya lain. Mana kata semaya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Di akhir hadis Nabi kata, wa inna Allah la yuqbilu salata rajulin musbili izarihi. Sesungguhnya Allah tak terima semaya orang yang melabuhkan kainnya kata pukul lagi. Allah Ta'ala tak terima. Sampai itu kuampit pula kesilapan banyak dalam sangkau muslim hari ini. Pakai kain labuh, pakai baju labuh, ataupun pakai seluar labuh. Kesilapan yang ke-9 hadis puhasmat pakai lagi, maksyuful atik, buka bahu. Jangan orang kita nak buat, tapi banyak ke orang dibuat umrah ataupun orang dibuat haji. Pakai kain lepas tu pakai kain lepas selit bawah.
Si bagi bawah tiak ni. Jadi buka bahu sebelah. Ada setengah orang buka bahu lek kiri. Nah, jadi buka bahu. Buka bahu tak boleh. Buka bahu tak boleh. Sunat buka bahu ketika tawaf 3 rakaat pertama. Lari lepas tu buka bahu. Itu saja. Lepas orang tu kena katuk. Cara buat haji. Buat umrah sunat kena buka hak 3 rakaat pertama. Lepas tu kena katuk. Semua lebih lagi semaya kena katuk bahu. Lepas tu banyak orang semaya rumah pakai baju seklar, baju sakut. Tak boleh. Pasal nampak bahu. Walaupun tujuh dah lain tapi bahu nampak tak boleh. Pasal ada satu hadis Nabi SAW telah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laisa ala 'atiqihi minhu syai'un. Rawahu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, tak boleh semaya satu orang di dalam baju yang satu, kain yang selah. Semaya kain selah, pakai kain biasa selimut selah dengan keadaan laisa ala atiqihi, tidak ada satu benda pun di atas bahunya, syai'un, tak ada satu benda, tak ada katuk bahu, tak boleh. Pakaian yang tak katuk bahu nak semaya tak boleh. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi telah kata dalam syarah Muslim, qala Ahmad, Imam Ahmad telah berkata wa ba'du salaf la tasihhu salatuhu idza qaddara ala wad'i syai' ala 'atiqihi illa biwad'ihi li zahir hadis. Imam Ahmad telah beritahu tak sah semaya satu orang yang dia puasa boleh ambil kain katuk bahunya tapi dia tak katuk, tak sah semaya dia waktu. Dengan kerana zahir hadis ayat kata Nabi kata la yusalli rajul, tak semaya satu orang. Sampai itu banyak kesilapan yang berlaku. Satu orang yang semaya rumah semaya dengan baju sakut. Kena ingat tak boleh. Kena pakai pakaian yang katuk bahu. Yang ke-10, kaftif thiyab, menghipungkan kain, menghipungkan rambut. Kaftif thiyab, lipat baju. Mek semaya sudah kita lipat tangan baju dan kita semaya dengan keadaan lipat tangan baju. Kita pakai seluar lapuh sangat, lepas tu kita lipat kaki seluar. Ikut himpun kain, lipat kaki baju, lipat tangan seluar, semua tak boleh. Semua tak boleh. Dan himpun rambut, ikat rambut pun tak boleh juga. Pasal satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna an nasjuda ala sab'ati a'zumin wa la nakuffu thawban wa la sya'ran wa fi riwayatin la yakfutu thawbahu wa la sya'rahu wa fi riwayatin wa laha ay yakfita asy-sya'ra wa thiyab. Rawahu Bukhari. Sebagai hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi suruh kami sujud di atas 5 anggota, di atas 7 anggota, sab'atu a'zumin. Nanti kita kecek sujud akan datang. Dan di akhir hadis la nakfutu thawban, Nabi larang tak semi kami himpun kain, wala sya'ran, tak semi himpun rambut. Ikat rambut, lipat kain tak boleh. Nabi larang. Dan satu hadis lagi pun mari dalam lafaz juga, wala yaqfutu thawbahu wala sya'rahu, tak boleh nak himpun kainnya dan tak boleh nak himpun rambutnya. Banyak benda yang berlaku dalam sangkut Muslim hari ini. Semaya dengan keadaan lipat tangan baju ataupun lipat kaki seluar, tak boleh nak lipat. Allahu Akbar. Ini kesilapan terhadap pakaian, kesilapan terhadap selaginya masalah. Tinggal dua kita akan habis. Satu lagi iaitu ittikhadul adami ittikhadis sutra. Semaya dengan tidak ada sutra, sekat teh. Orang kita mudah-mudah dia nak semaya. Tak ada buat sekat teh. Tak semaya belakang tiang, tak semaya belakang dinding, supaya jangan orang lalu, jangan orang lakah semaya kita. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW, Nabi akan semaya, di depan Nabi ada dinding, di depan Nabi ada sutra, sekat teh. Satu hadis Nabi SAW telah diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sitratin wal yadnu minha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah telah bersabda, apabila semaya salah satu di antara kamu, falyusalli ila sutra, kena semaya dekat dengan satu dinding, dengan sekat teh.
Patut wal yad minha. Kena hampir, kena mendekat dengan tiang tadi. Bukan kata semaya jauh, kena mendekat dengan sekat tiang tadi. Supaya tak sibuk orang lalu. Kalau tengok, satu hadis Bilal dia masuk Kaabah sama dengan Nabi SAW. Dalam hadis telah diriwayat oleh Imam Ahmad, anna Nabi SAW dakhala al-Ka'bah fa shalla wa bainahu wa bainal jidar nahwa min 3 azru'in. Nabi apabila masuk Kaabah, sahabat masuk Kaabah sekali, Nabi buat apa masuk Kaabah? Nabi semaya. Nabi semaya itu senggir Nabi dengan Kaabah, dengan dinding Kaabah tadi. Dia bertanya semaya naik Kaabah nak hadap ke mana? Boleh berlaku 4 tapai ikut nak hadap. Nabi semaya hadap kepada salah satu tapainya. Lepas tu di antara Nabi dengan dinding tadi, salah satu azru'in, 3 hasta, iaitu orang panggil tepat sekadar tempat Nabi nak sujud. Ini orang panggil dinding sekat di antara Nabi dengan tempat semaya. Dan masih banyak lagi hadis Nabi suruh kita ambil berat dengan kita terhadap masalah sekat. Dan satu hadis lagi, sahabat kita ni Nabi nusalli wad dawab tamurru baina aydina fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talhah kata, aku semaya ni, kami semaya ni, orang yang dulu itu yang pegang kambing, dia pegang unta, belah-belah tu semaya, kambing unta tu lakah yang semaya. Nusalli wad dawab tamurru baina aydina, binatang tu lakah di bawah kami ni semaya. Tanya Nabi katalah mana? Nabi kata mithla muakhiratir rahli. Kena baik supaya dengan menyancir. Lembu yang ada menyancir besi pada baik supaya dengan menyancir tu kayu satu benda pojok di depan kamu. Patut thumma la tadurru ma marra baina yaday. Kemudian satu benda lalu lepas pada di sana mengajar itu tak ada jadi pos sembahyang kamu. Sembahyang kamu sebagai sembahyang yang sah. Ini ambil berat kepada masalah suruh sekat depan. Sehingga tak ada kalau satu benda tu menyancir yang pun tak apa. Dia ada pojok depan sikit. Tak sewi satu benda lakah di depan. Hadis telah diriwayat oleh Imam Muslim. Banyak orang kita sembahyang yang betul-betul. Pada kata lawaklah, anu lesejik memadai dengan soft. Pasal banyak hadis yang Nabi kata suruh tak ada menyancir, tak ada kayu, suruh turi. Khat. Cara khat ada 3 dalam hadis. Satu suruh khat besen bulat. Satu cara khat besen betul. Hadap betul turi, hadap orang betul, hadap kaki belah. Dan satu cara besen letek supaya sah sembahyang. Hari ni mana kata kita nak lakukan sah sembahyang boleh pasal ada orang sekat siap. Jangan lakukan tempat dia nak sujud dalam orang tu. Lepas pada orang boleh untuk lakukan orang sembahyang pasal sudah ada orang tadi. Yang ke-12 yang ke-13 yang terakhir untuk hari ini, al-murur baina yadayil musalli. Lakah orang semaya. Allah. Ini kesilapan besar. Tapi banyak benda ni ada dalam sangkum orang kita. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi minal ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu an yamurra baina yadayhi." Muttafaqun alaih. Abdullah ibn Samt radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, kalaulah satu orang itu tahu banyak manakah dosa yang dia kena tanggung sebab lalu dihadapkan oleh semaya, kalau dia tahu lakana yaqifa 40, nescaya dia akan berdiri 40 lebih baik daripada dia lakukan oleh semaya. Satu riwayat hadis, satu rawi kata, la adri 40 yauman aw syahran aw sanatan. Aku tak tahu. Orang riwayat hadis tadi kata Nabi kata 40 hari ke, Nabi kata 40 bulan ke, ataupun 40 tahun. Jadi dia kata Nabi kata 40. Dia berdiri 40 tu lebih baik pada dia lakukan. Dia jauh sampai ke 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, aku tak tahu riwayat dia. Tapi riwayat kata besarnya dosa orang lakukan sebenarnya. Dan ini ada muttafaqun alaih. Satu hadis lagi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sitratin yasturuhu minan nas
fa arada ahadun an yajtaza baina yaday falyadfa'hu. Apabila salah seorang di antara kamu itu semaya, patut di belakang dinding dah. Manusia nak lakon alai dah. Buat sutra